Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Awas kamu jangan sampai datang malaikat Israel dengan cara mengejut. Ingat apa kata Nabi SAW, Ista'inu ala kulli sana'atin bisalihi ahliha. Berbantulah atas setiap perbuatan dengan kebaikan dan pada ahlinya. Ingatlah bahawa ibadat itu adalah suatu pekerjaan, dan ahli-ahlinya yang terbaik itu ialah mereka yang mengikhlaskan amalannya kepada Allah Ta'ala, yang alim tentang hukum hakam Allah, lalu mengamalkannya pula dengan ilmu-ilmunya, yang mengucapkan selamat tinggal pada semua manusia sesudah mereka mengenal Allah, yang meninggalkan diri mereka, harta kekayaan mereka, anak pinak mereka, dan segala-gala yang ada pada tangan mereka selain Tuhan mereka sahaja. Mereka meninggalkan semua itu dengan hati mereka dan kebatinan mereka. Rumah yang dibangunkan mereka makmur, penuh dengan manusia, namun hati mereka nun jauh di belantara hutan sana dan di tanah Sahara yang lapang sana. Mereka tetap dalam keadaan begitu sehinggalah terdidik hati mereka dan teguh kuat sayap-sayap mereka untuk terbang mendaki ke atas langit. Cita-cita mereka tinggi menjulang, hati-hati terbang melayang sehingga sampai di sisi Tuhan. Maka tergolonglah mereka dalam kumpulan orang-orang yang disifatkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan sesungguhnya mereka itu tergolong orang-orang pilihan yang baik-baik di sisi Allah, di sisi kami. Surah Sad ayat 47. Ya, apabila iman itu menjadi keyakinan dan yakin itu pula menjadi kemakrifatan, lalu makrifat menjadi ilmu, maka ketika itu engkau akan menjadi pengganti Allah Ta'ala di muka bumi ini. Engkau akan mengambil dari tangan si kaya untuk engkau kembalikan ke tangan si fakir miskin. Engkau umpama tukang masak di dapur. Engkau bagi-bagikan rezeki itu di tangan hatimu dan kebatinanmu. Munafik, tiada jalan bagimu melainkan sampai engkau menjadi semacam itu. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita telah menceritakan bagaimana sifat rezeki dan bagaimana perlu kita bersabar dengan rezeki yang sedikit. Yang penting ianya halal, ianya barakah, ianya tidak melalaikan kita daripada mengingati Allah SWT. Bila kita memahami tentang perjalanan rezeki Allah SWT, setiap di kalangan kita akan disempurnakan rezekinya sehinggalah dia mati. Bahkan kata Nabi SAW, tidak akan mati seorang anak Adam itu sehingga disempurnakan rezekinya. Maka kita akan disempurnakan rezeki oleh Allah supaya kita tak bimbang, tidak takut, tidak mengejar dunia sehingga meninggalkan apa yang lebih utama, yakni akhirat, yang menjadi matlamat, yang menjadi kesungguhan orang-orang yang beriman. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut tentang perlu kita sentiasa bersikap waspada dan takut akan segala maksiat yang kita lakukan. Bimbang tidak sempat bertaubat, lalu datang malakul maut, malaikat Israel, mencabut nyawa secara mengejut. Maka perbaiki diri kita dengan menjadikan orang sekeliling kita ialah ahli-ahli, pakar-pakar dalam membentuk dan mendidik diri kita. Dalam satu hadis disebut, Ista'inu ala kulli sana'atin bisalihi ahliya. Mintalah pertolongan dalam setiap bidang ilmu, dalam setiap perkara dengan orang yang paling baik. Bila disebut dalam hadis salih ahliha, kerana kita tahu dalam setiap pekerjaan ada ahlinya, yakni ada pakarnya. Dalam setiap perkara ada orang yang merupakan takhasus, spesialis, yang kita katakan mahir dalam bidang tersebut. Secara kehidupan kita,
Islam mengajar kepada kita beberapa asas untuk kita hidup dengan baik. Asas yang utama bila disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lam. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Dan Islam meletakkan asas belajar menjadi sebahagian cara untuk mendapat kesempurnaan hidup. Selagi mana seorang itu belajar, dia sedang menyempurnakan hidupnya. Bila mana dia berhenti belajar, dia merosakkan hidupnya. Selagi mana seorang itu belajar, dia menguatkan ingatannya. Dan bila mana dia berhenti belajar, dia menumpulkan ingatannya. Sebab itu kita kalau tengok waktu zaman sekolah, kita ingat semua benda. Sebab apa? Sebab kita belajar. Dan kita berhenti dalam sekolah, semua benda kita tak ingat. Sebab apa? Sebab kita berhenti belajar. Akhir kita kata, dulu saya dah belajar tapi lupa. Dulu saya pernah hafal benda ni, jawab soalan ni, tapi saya lupa. Kenapa lupa? Sebab kita berhenti belajar. Kalau kita teruskan balik belajar, kita mula ingat balik. Ingat. Kerana itu para ulama menjadikan wasilah ilmu, menuntut ilmu, sebagai cara menguatkan ingatan. Tetapi ingatan ni bukan semula jadi ingatan kita pun kuat. Maka kita pun dah tak payah baca buku, belajar sekali boleh simpang 100 tahun. Bukan begitu otak kita berfungsi. Otak ini menjadi makin kuat ingatan bila makin kita belajar. Makin kita menghafal Al-Quran. Orang yang hafal Quran, kalau dah habis 30 juzuk, kemudian dia tak baca lagi, dia tak ulang lagi, dia tak hafal lagi, maka dia akan hilang semuanya. Bukan hilangnya lebih teruk daripada dia mula-mula hafalnya. Maka kita sebab asas kita dalam kehidupan, pertama, tanya kepada orang tahu. Yang kedua, jangan berhenti belajar. Dua ni kalau digabungkan, maka jadilah kita orang yang sentiasa terselamat daripada segala musibah dunia dan juga musibah akhirat. Segala makruhat, perkara yang kita tak suka, segala perkara yang merosakkan kita dan keluarga dan lain-lain. Kini kita pegang dua asas ini. Tanya pada orang yang tahu, yakni tanya pada ahlinya. Yang kedua, jangan berhenti untuk belajar. Jangan malu bertanya pada ahlinya dan jangan berhenti belajar tanpa mengira waktunya. Bila Rasulullah menyatakan ista'inu, minta tolong, ala kulli sana'atin, setiap pekerjaan kamu bisalih ahliha, dengan orang baik-baik dan dia pandai dalam bidang itu. Baik, ada dua syarat orang yang kita nak minta tolong, orang yang kita nak jadikan panduan. Pertama, dia mahir bidang tu. Yang kedua, dia orang soleh. Kenapa? Kalau orang tu mahir bidang tu tapi dia tak soleh, dia rosakkan kita, dia tipu kita. Dia memanglah orang bijak, dia pandai main saham, dia pandai ilmu pelaburan, dia pandai ilmu perniagaan, dia pandai ilmu-ilmu yang berkait dengan keperluan kita. Tapi dalam masa sama dia ada makab. Maksudnya dia ada helah dia, sebab dia bukan orang baik. Akhirnya kita ditipu, akhirnya kita dipermainkan, akhirnya kita cuma barang eksperimen dia, tidak lebih pada itu. Maka kita nak ambil salih ahliha, orang yang baik dalam bidang ini. Kita lihat bila Nabi SAW sendiri, Rasulullah SAW, Allah beri dia pelbagai keistimewaan. Pun begitu Rasulullah SAW mengajar para sahabat, mendidik para sahabat supaya dalam semua perkara rujuk kepada ahli dan pakar. Satu ketika dalam haji terakhir Nabi SAW, Hajjatul Wada', Rasulullah pergi Hajjatul Wada', kita tahu pada tahun ke-10 Hijriah. Dan ini merupakan haji pertama Rasulullah SAW dan haji terakhir. Kerana itu disebut sebagai Hajjatul Wada' ataupun Hijjatul Wada'. Tapi orang kita banyak sebut wida'. Ini haji wida'. Biasanya wada' dalam pertuturan yang betul dalam bahasa Arab. Bila kita pun nak sebut wida' pun tak ada masalah lah. Cuma dia sebut bahasa Arab. Macam kita sebut tentang perkataan mabruk dan mubarak. Ketika dalam Hajjatul Wada', salah seorang sahabat Rasulullah bernama Sa'ad bin Abi Waqqas sakit teruk. Sakit yang dirasa dia akan mati. Maka Nabi SAW datang menziarahinya, dan Rasulullah letak tangannya dekat atas dada dia. Sehingga kata Sa'ad, aku rasa sejuk tangan Rasulullah. Rasa sejuk, nyaman tangan Nabi SAW. Lalu kata Rasulullah, kamu ni ada penyakit.
innaka rajulun maf'ud, mu ni ada sakit hati, sakit berkaitan dengan hati, maka kamu kena jumpa pakarnya. Dan ketika itu antara pakar perubatan Arab Islam namanya Haris bin Qaladah Al-Thaqafi. Setengah ulama kata Haris bin Qaladah ini masuk Islam, menjadi salah seorang sahabat Nabi SAW, sebab dia ni orang Taif. Dia masuk Islam bersama orang Taif ketika mana penduduk Taif ini dikepung oleh Nabi SAW dalam satu peperangan yang berakhir dengan kemasukan Islam semua. Bani Saqif, Taif, yang terkenal dengan pada permulaan Islam membaling batu pada Rasulullah, menzalimi Nabi SAW. Tapi pada kesudahannya bandar Taif menjadi bandar Islam. Dan bila berlaku fitnah murtad lepas kewafatan Rasulullah, Taif tidak ditimpa dengan fitnah riddah. Mereka orang yang mutamakin, kuat agama. Salah seorang penduduk Taif itu namanya Haris bin Qaladah As-Saqafi. Saya katakan sebahagian ulama mengatakan dia sahabat Rasul, dia masuk Islam. Dan dia meninggal dunia pada tahun 635 Hijriah pada zaman Muawiyah. Setengah mengatakan pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Setengah mengatakan pada tahun 635 Hijriah. Ini pada zaman umat Islam tersebar luas. Baik, Haris ni ialah pakar perubatan Arab dan pakar perubatan Islam, sehingga beliau menjadi kekaguman termasuk Raja Parsi. Sebab dia pandai berubat, bijak, buat ubat pandai, dia tahu penyakit, dia tahu banyak nasihat berkait dengan cara nak jaga kesihatan. Ini Haris bin Qaladah. Rasulullah SAW kata, kamu kena jumpa Haris bin Qaladah. Walau Nabi SAW boleh doakan untuk sembuh dan sebagainya, boleh. Tapi Rasulullah mengajar kita, setiap orang dia ada pakar dia. Untuk menunjukkan Islam, bukan kita boleh sebut Islam bila sakit-sakit doa je, tak payah berubat apa. Panggil ustaz buat air tawar dah, sak jampi sembuh-sembuh, tiup-tiup sikit dah. Tak, itu salah satu usaha, itu salah satu ikhtiar. Tapi itu bukanlah satu bentuk ikhtiar yang muktamad. Maknanya saya hospital saya tak percaya, saya percaya ustaz baca doa je. Kita kan ikut sunnah Nabi. Ini perubatan Islam. Tuan-tuan kena faham maksud perubatan Islam. Perubatan Islam itu bukanlah jampi, bukanlah baca ayat Quran untuk baca ayat, maka perubatan Islam. Yang pergi hospital itu perubatan kafir, bukan itu. Perubatan itu ialah benda yang diperintahkan oleh Islam. Dan semua perubatan itu ialah perubatan Islam yang Islam suruh. Apatah lagi niat kita sihat nak buat ibadat, apatah lagi niat kita sihat untuk menjalankan tanggungjawab, maka apa pun kita berubat, kita dapat pahala. Dan apa pun kita belanja duit kita untuk berubat, Allah beri pahala dan Allah beri gantian. Kerana ini perkara atau pembelanjaan yang baik. Maka tak ada isu bila kita sebut perubatan Islam, perubatan bukan Islam. Tak, ini perubatan Islam. Yang disebut sebagai perubatan bukan Islam macam mana? Yang mencampurkan pertama perkara khurafat, perkara syirik dan kufur. Yang kedua, yang mengajar kita tak percaya Tuhan melainkan cara dia je yang sembuh. Maka ini bukan perubatan Islam. Kita pergilah hospital mana, klinik mana, keyakinan kita yang sembuh itu Allah. Dan doktor yang merawat kita juga berkata yang sembuhkan kamu Allah, kami cuma ikhtiar. Maka ini perubatan Islam. Tak boleh kata yang sembuhkannya ialah saya, bukan Allah, maka ini bukan perubatan Islam. Ini asas kita nak mengenali perubatan Islam. Bagaimana bentuk perubatan Islam? Jadi Nabi SAW kata, pergi jumpa Haris bin Qaladah Al-Thaqafi. Dia pandai berubat. Maka Sa'ad pun jumpa, sehinggalah dia sembuh. Nabi SAW kata, aku harap kamu sembuh wahai Sa'ad, kerana dengan hidup kamu, orang jahat akan merasa mudarat, orang baik mendapat manfaat. Baik kamu hidup. Bukan macam kamu ni kena hidup. Kenapa? Orang jahat mendapat mudarat sebab kamu. Maksudnya jadi tak berani. Dan orang baik dapat manfaat. Maka baik kamu hidup. Lalu kata, waktu beliau mendatangi Haris bin Qaladah Al-Thaqafi, aku juga mengharapkan kesembuhanmu. Maka dia pun ambil kurma ajwah, ditumbuknya sekali dengan biji-bijinya, dicampur dengan beberapa ramuan yang lain, maka diberi makan kepada Sa'ad, maka dia sembuh segera. Seolah binatang yang baru dilepaskan dari ikatan. Dia punya mujarab sekejap terus. Maka Haris memang terkenal dengan ilmu perubatannya.
Sehingga beliau mempunyai nasihat yang baik untuk kita kongsikan sebagai seorang yang diakui oleh Rasulullah SAW sebagai pakar. Orang tanya kepada dia bagaimana nak panjang umur. Dia kata siapa yang nak panjang umur, tapi dia perlu tahu tak ada orang panjang sampai bila-bila, tak mati-mati. Kerana yang kekal cuma Allah. Siapa mansarrahul baqa wala baqa. Siapa yang nak hidup panjang, nak hidup lama, tapi ingat dia tak akan tetap, macam mana pun dia akan berakhir kematian. Tapi siapa nak panjang hidup lah, maka hendaklah yang pertama dia awalkan makan tengah hari dia. Fal yubaki al-ghada. Bab makan. Kalau nak hidup panjang, makan tengah hari tu awal sikit. Jangan pukul 3 orang makan tengah hari, pukul 4:30 makan tengah hari. Jangan. Makan awal sikit. Pukul 10 makan tengah hari, pukul 11 makan tengah hari. Makan. Yang kedua kata beliau, wal yukhaffif ar-rada. Kurangkan hutang. Nak panjang umur, kurangkan hutang. Kalau banyak hutang, cepatlah mati. Dia orang banyak hutang pun memang dia doa ni nak mati cepat. Sebab apa tak nak bayar hutang? Maka kata beliau, fal yukhaffif ar-rada. Dan yang ketiga pesan beliau, wal yaqil ghasyan nisa. Kurangkan bersetubuh dengan perempuan. Kurangkan persetubuhan, kurangkan. Masuk kurangkan bukanlah setahun sekali, itu abai. Dia ada jenis orang, dia ada dua keadaan. Yang pertama, orang yang suka, kita katakan, melakukan zina. Dia berzina setiap masa. Yang ni memang pendek umur, setiap masa, bertukar pasangan dan sebagainya. Yang kedua, orang yang memang tak ada kerja lain, cuma jimatkan isteri dia je. Ini melemahkan badan. Dan Imam Syafi'i rahimahullah menyebut tentang beberapa perkara yang melemahkan badan. Antaranya makan dan makan. Pemakan dia melemahkan badan. Yang kedua ialah selalu mendatangi wanita. Pada datang. Ni ada spesies orang macam tu. Spesies mengawang luar biasa. Maka ini melemahkan badan dia dan mempercepatkan ajalnya. Dan beliau juga menyebut dalam pesanan yang baik untuk kita kongsikan, kerana dia ahli dalam perubatan. Waktu beliau nak mati, orang tanya kepada dia, berilah pesan kepada kami sebelum mati. Orang berkumpul keliling dia, minta pesan. Maka dia pun berpesan. Dia kata, jangan kamu makan buah melainkan bila buah tu dah masak. Maksudnya jangan makan buah putih, jangan makan buah tak masak. Cicah colek, tak lama tu. Kalau orang kampung saya panggil cicah colek lah. Cari buah-buah mentah-mentah ni, mempelang ke, asal mentah, betik ke, asal yang putih-putih tu, cicah colek. Tu cepatlah arwah dia. Maka kata dia, jangan kamu makan buah melainkan dah masak. Dan jangan kamu berobat selagi mana kamu boleh tahan sakit. Jangan berobat lagi mana boleh tahan sakit. Maksudnya jangan baru nak demam dah pergi klinik dah. Baru dah nak demam 4 biji Panadol telah. Jangan, biarkan sakit tu selagi mana kamu tahan. Kalau kamu tak tahan, maka berobat. Tadi ini satu ucapan baik dalam mencerita tentang immune system ataupun immunity, atau kita sebut sebagai ketahanan. Dia ada ketahanan dalam menahan penyakit. Sebab apa? Sebab bila sakit dia tak cepat berobat. Dia tahan dulu. Tapi kalau tak boleh tahan, kena berobat. Kalau tahan, tuan-tuan kalau demam boleh buat kerja, biar je demam tu. Misalnya, tuan-tuan kalau sekiranya sakit kaki, boleh tahan kaki tu erek je. Tapi kalau dah tak boleh tahan, maka berobat. Kalau kita tak tahan, kita tetap membiarkannya, maka dia akan merosakkan sistem badan seluruhnya. Dan ketiga kata beliau, siapa yang makan tengah hari, man taghadda falyanam ba'du. Dia tidur lepas tu. Awak dah makan tengah, awak tidur. Sebab apa? Paling sedap tidur waktu tu. Kalau di siang hari orang nak tidur, tidurlah lepas makan tengah hari. Itu kalau mandu kereta pun tak lepas tu. Lepas makan, mandu kereta, memang tidur. Jadi kalau orang tu dia nak tidur dengan baik, dia makan tengah hari dan dia tidur. Dan siapa yang makan malam, kata beliau, maka janganlah dia tidur melainkan selepas dia melangkah 40 langkah. Wa man ta'asya falyamshi 40 khutwah. Siapa yang makan malam, maka jangan ditidur sehinggalah 40 langkah. Kata ini nasihat beliau. Ya, masalah kita tak kata ia satu kebenaran mutlak. Kerana ini bukan wahyu, ini nasihat berdasarkan
pengalaman perubatan beliau, ilmu perubatan beliau. Mungkin sebahagiannya kita nampak Ustaz, saya rasa ni macam kurang tepat berdasarkan kajian semasa, dan itu terpulang pada masing-masing. Tapi ini kita sebut, kita nakalkan kata-kata beliau dalam menjaga kesihatan. Kerana kita tengok orang dulu memang terbukti dia memang menjaga kesihatan. Dan beliau pernah bertemu dengan Raja Parsi dek kerana kehebatan beliau. Dan Raja Parsi bertanya kepada beliau, apa yang boleh menyebabkan seorang berpenyakit? Maka kata beliau, yang menyebabkan seorang berpenyakit ialah idkhamut ta'am ala ta'am, dia suka makan. Pemakan-makan itu penyakit. Lalu Raja Parsi bertanya, apakah air yang paling sedap? Air paling sedap. Dan air yang bahaya, dia kata, jangan minum air yang masam, melainkan kamu akan sakit kepala. Minum air jenis masam, pahit-pahit, dia boleh menyebabkan sakit kepala. Dan beliau, yang Raja Parsi tanya banyak soalan-soalan perubatan sehingga menjadikan beliau diiktiraf sebagai pakar perubatan terkenal dunia. Dan memang sampai hari ini orang kaji pemikiran Haris bin Kaladah As-Saqafi, kita boleh tengok nasihat-nasihat beliau yang banyak tentang bab perubatan. Jadi bila kita lihat Rasulullah SAW sendiri, bila saat sakit, dia suruh berubat dengan Haris untuk mengakui kepakaran. Maka demikian kata Syekh Abdul Qadir, dan setiap kali kita nak lalu jalan Allah, kita nak dekat dengan Allah, cari pakar dia. Kita nak belajar ilmu-ilmu Allah, cari pakarnya. Sebab itu orang dahulu bila mana mereka mencari guru, mereka tengok keahlian guru tadi, supaya mereka tak perlu belajar banyak orang atau menghabiskan banyak masa. Mereka pergi kepada siapa paling pakar. Kalau kita tengok contoh kita lah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan tak pergi kepada orang yang memang pakar, maka tuan-tuan menghabiskan masa yang banyak untuk jumpa orang tu. Jadi 10 orang kita jumpa, sepatutnya kita jumpa cuma seorang. Kita umur kita semua tak panjang. Bila mana kita nak cari seorang guru, cari yang pakarnya, supaya kita tak menghabiskan usia kita dengan cara yang kurang berkesan. Kita nak biar umur kita benar-benar berkesan, maka kita mencari setiap bidang ilmu pakarnya. Ini tafsir, dia paling pakar, kita tidak perlu tanya yang kedua, yang ketiga. Ini bidang fiqh, dia paling pakar, tak perlu tanya yang kedua, ketiga. Ini bidang itu, dia paling pakar. Dan ini dalam bidang berjalan menuju Allah, dia paling pakar. Jadi dia yang tahu merawat hati kita, dia tahu bagaimana nak memperbetulkan niat kita, memperbetulkan tujuan dan matlamat kita. Lalu Syekh Abdul Qadir menyebut syarat orang yang namanya pakar. Kerana semua orang dakwa pakar, supaya orang berkeliling depannya, dia akan mendakwa dia lah paling alim. Ada dakwaan tersebut, orang lain semua tak alim, saya je alim. Dia mungkin akan berkata dia lah yang paling mahir. Maka dakwaan-dakwaan ini, yang dalam 100 pendakwa cuma seorang mungkin betul, yang lain ialah seperti memakai pakaian palsu. Artinya mereka tidak punya pakaian sebenarnya, cuma pakaian palsu. Yang lain cuma seperti memberikan kepada kita duit palsu. Walau nampak duit, rupanya palsu, tak laku, bahkan memudaratkan kita, ditangkap dan dipenjara. Maka kita nak siapakah orang alim yang pakar, yang sekira-kira kita benar-benar dapat melalui jalan Tuhan ini dengan selamat, sehingga kita mampu untuk sampai pada Allah dengan sebenar, mendidik diri kita, mendidik hati kita, mendidik anak-anak dan keturunan kita, menjaga harta kita, memanfaatkan usia kita. Maka Syekh menyebut yang pakar itu, ahlinya ialah, yang pertama ialah orang yang ikhlas. Atas sekali ialah orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Maka bila kita sebut orang ikhlas, maka dia ada tanda-tandanya. Orang ikhlas dia ada tandanya, sebagaimana hujan ada tandanya, sebagaimana kiamat ada tandanya, sebagaimana setiap orang dikenali dengan tanda. Seorang tidak dikenali dengan zatnya, melainkan dengan tandanya. Kerana tanda menunjukkan pada zatnya. Kita nak kenal pokok yang baik, pokok yang baik melalui tanda-tandanya. Kerana pokok yang kita ambil itu belum berbuah lagi, tapi tahu ni benih baik. Walau benih ni belum ditanam, orang dah kata ini benih paling baik, ini benih paling bagus. Kita kata buah pun belum, ada tanda, ada history dia, ada khalfiat dia, sejarah dia.
Maka keikhlasan pun ada tanda. Kita dapat mengetahui seorang yang ikhlas tadi ialah sama baginya pujian dan cercaan. Orang yang ikhlas, tuan-tuan puji, dia tak akan enak, dia tak akan seronok dengan pujian. Pujilah depan dia, dia tak seronok. Dia tak adalah nak respon betul lah. Yang puji tu sikit baru tahu, saya banyak lagi kelebihan. Dia tidak mungkin meredai dirinya dipuji. Sebagaimana orang yang tidak suka, tidak meredai dirinya dikeji. Orang ikhlas lebih bencikan pada pujian berbanding orang lain paling benci pada kejian. Kata orang macam kita, macam saya, macam tuan-tuan, yang paling kita benci orang keji kita. Jangan keji sikit kita macam tak boleh terima. Tapi orang yang ikhlas dia ada sifat berlawanan. Puji dia tak boleh terima. Bahkan bagi dia menerima kejian lebih ringan daripada menerima pujian. Jadi kalau orang keji tu lebih dia rasa macam tenang berbanding dipuji. Fudail bin Iyad, satu hari seorang datang menziarahinya. Lalu dia kata, kenapa kamu ziarah aku? Maka jawabnya lah, kita nak sama-sama dapat manfaat itu dan ini. Lalu dia kata, jangan. Aku tahu tujuan kamu menziarahi supaya kita masing-masing tunjuk siapa lebih baik, siapa lebih alim. Dan akhirnya kita berbohong pada puji yang sesama kita. Oleh kerana itu tak payah jumpa aku. Fudail bin Iyad bimbang, kita jumpa dua orang, kita masing-masing tunjuk siapa lebih baik. Maka saya tidak mahu yang tu. Tak payah jumpa saya pun tak. Sebagian ulama tidak mahu dijumpai. Kenapa? Mereka bimbang pujian. Kita tak nak jumpa orang keji kita. Mereka tak nak jumpa orang puji mereka. Maka siapa yang puji mereka, maka orang ni akan berada kelompok yang jauh. Bukan keji lebih mereka suka. Bukan mereka mencari kekejian, bukan. Maksudnya, jiwa mereka lebih lapang menerima kejian untuk muhasabah. Berbanding menerima pujian sehingga menghancurkan mereka. Kata kita, kalau kita dikeji, dia tak akan menjatuhkan kita. Bukan kita akan berjuang untuk membuktikan yang dikeji itu salah. Kita bila mana dipuji, kita mula selesa. Orang puji kita pula ahli syurga, habis rebah kita. Ada seorang ulama sedang dia mengajar. Lalu datang tengah anak murid. Seorang berkata, Tuan Guru, saya bermimpi semalam. Saya bermimpi semalam didatangi oleh orang soleh yang mengatakan Tuan ahli syurga. Lalu kata ulama ini, barangkali yang datang kepada kamu syaitan untuk berkata demikian bagi merosakkan ibadat aku selama ini. Terbayangkan kita kalau orang ada cerita, saya mimpi dan mimpi kata awak ni ahli syurga, kembang kempis kita. Ini syurga cepat terpesona. Lihat ulama ini, seorang tabi'in, dia kata barangkali syaitan yang menghantarmu kepadaku melalui mimpi untuk memusnahkan aku. Diam kamu. Maka tidak mau diulas mimpinya. Maka tanda orang ikhlas, puji dan keji sama. Kemudian keji lebih dirasa selamat berbanding dipuji. Kita kan lebih rasa selamat bila dipuji. Selamat kita. Dan yang ketiga, mereka lebih suka dikenali. Mereka lebih suka tidak dikenali daripada dikenali. Bagi mereka, tidak dikenali itu jauh lebih baik. Sehingga mereka berkata, man sadaka man ahabba syuhra. Seorang yang suka glamour, dia bukan orang yang benar dengan Allah. Kalau orang tu dia suka glamour, dia tak benar dengan Allah. Dan seorang yang benar dengan Allah, dia tak suka glamour. Masalah dia glamour itu hal lain, tapi dia sendiri tak suka. Ini bukan pembawaan dia untuk dia popular. Bukan pembawaan. Bukan caranya untuk dia popular. Maka mereka ni tak suka. Ini tanda orang ikhlas. Kita sebut tanda, bukan kita berkata, habis tak, kalau suka glamour tu tak ikhlas lah. Saya tak kata dia tak ikhlas. Saya menyebut tanda orang ikhlas. Sebab kita tak berani untuk jazam, untuk berkata fulan bin fulan tidak ikhlas. Kenapa? Mungkin dia di sisi Allah ada rahsia yang kita tak tahu. Kalau kita katakan yang Ustaz sebut sifat ikhlas ni tak ada pada dia, apakah dia tidak ikhlas? Tak, mungkin dia ada rahsia dengan Allah yang kita tak tahu. Kita tidak bicara orang lain, kita bicara diri kita. So ada orang tu nampak macam riak, kata itu kata kita, tapi mungkin di sisi Allah berlainan dengan apa yang kita sangka. Maka lebih baik kita tidak wasangka pada orang. Tapi kita tak boleh
mempertikaikan keikhlasan orang lain. Itu rahsia dia dengan Allah. Kita bercakap tentang diri kita, tanda-tanda keikhlasan. Sebab kita nak pupuk ikhlas dalam diri kita, lalu kita nak jaga benda ni. Pujian dan kejian biar sama. Bahkan kejian lebih kita rasa selamat daripada pujian. Dan kita memilih untuk tidak popular, untuk merendah diri. Dan yang keempat, di antara tanda orang yang ikhlas, dia tidak berhenti buat baik. Dia punya kekuatan dan istiqamah. Orang ni kita akan nampak waktu musafir ke, waktu sendirian ke, waktu depan orang. Sama. Kalau jenis baca Quran lah dia. Dia musafir baca Quran, dia tak musafir pun baca Quran. Kalau jenis solat duha tu, solat je duha dia. Kat mana dia akan lakukan. Kerana tidak akan mampu istiqamah orang tidak ikhlas. Tak akan mampu. Tapi orang yang ikhlas, dia ada satu watak, dia sentiasa berterusan buat baik. Kita sendiri nak tahu kita ikhlas atau tidak. Apakah kita berterusan buat baik tadi? Kalau saya katakan kita jenis jaga solat duha, jaga selalu, maka itu tanda ikhlas. Kalau kita jenis bersedekah, maka selalu bersedekah. Orang tahu ke orang tak tahu, itu bukan urusan kita. Kecil atau besar sedekah, itu pun bukan urusan kita. Yang kita cuma tahu kebaikan bersedekah. Apa bentuk sedekah? Kadang makanan, kadang duit, kadang senyuman. Itu juga bukan menjadi pilihan kita. Tapi kita orang yang terdedah untuk melakukan semua itu. Bukan kita tunggu secara selektif. Bentuk ni baru kita sedekah. Kadang-kadang sedekah kita dengan senyuman. Kadang sedekah kita dengan perkataan dan nasihat. Kadang-kadang sedekah kita dengan mengurangkan beban dia. Kadang-kadang sedekah kita dengan tenaga kita. Kadang-kadang dengan idea kita. Tapi orang yang ikhlas ini tidak pernah berhenti buat baik. Dan yang kelima, di antara tanda seorang itu benar-benar ikhlas, dia lebih suka bersendirian daripada berhadapan dengan manusia. Dia lebih banyak masa bersendirian dia. Lebih disuka. Bersendirian untuk dia tahajud, bersendirian untuk dia qiyam, bersendirian untuk sekian. Bersendirian untuk dia muhasabah. Bersendirian untuk dia melakukan benda-benda yang mendekatkan dia dengan Allah Ta'ala. Ini secara umum tanda-tanda keikhlasan. Kalau kita tuan-tuan ada sifat ni, saya ada waktu saya suka bersendirian. Ini kalau kita duduk masjid, cari tempat jauh sikit pada orang lain. Duduk untuk kita baca Quran, untuk kita muhasabah, untuk kita rawat diri kita secara rohani. Baik, jadi kembali pada apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Tanda keahlian seorang guru, yang pertama ikhlas. Yang kedua, ialah dia alim hukum hakam. Sebab dia nak jadi guru kita. Kalau dia bukan guru kita, ikhlas dia untuk dia. Tapi untuk menjadi guru, seorang itu mesti alim hukum hakam. Di kalangan para sahabat, kebanyakan mereka ikhlas. Orang ikhlas semua. Tetapi untuk memilih guru, mereka akan cari siapa yang lebih alim. Maka lahirlah figure-figure sahabat yang alim seperti Abdullah bin Mas'ud. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kealiman beliau. Muaz bin Jabal. Yang disebut keahlian beliau dalam mengetahui halal dan haram. Zaid bin Thabit. Yang disebut keahlian oleh Nabi SAW sebagai pakar dalam bidang faraid. Salim Maula Abi Hudzaifah. Yang disebut oleh Rasul sebagai pakar Al-Quran. Abu Musa Al-Asy'ari. Dan demikian sejumlah sahabat-sahabat, dan termasuklah khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ridwanullahi alaihim ajma'in, ialah ahli yang bidang ilmu. Ini orang pandai semua. Dan para sahabat bila nak belajar, mereka cari orang ni. Mereka bertanya orang ni. Pernah satu ketika seorang bertanya kepada Abu Musa Asy'ari satu ilmu. Abu Musa pun jawab. Tapi orang ni ditanya pula orang lain. Macam kita lah, kita kadang-kadang tanya banyak orang. Ditanya pula Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Maka Zaid menjawabnya. Lalu orang ni bawa balik jawapan Zaid kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Abu Musa, selagi mana dia hidup, kamu jangan datang tanya aku. Kerana itu ahlinya. Jangan kamu tanya aku selagi mana dia hidup. Ini Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya para sahabat mengiktiraf keilmuan masing-masing. Maka bila kita nak jadikan seorang tu guru, biar dia alim. Jangan jenis orang yang kita katakan belagak alim tapi tak alim. Biar benar-benar alim. Dan kita tahu ciri-ciri alimnya bagaimana. Latar belakang orang belajar. Bukan jenis orang mendakwa dia laduni.
Kadang-kadang kita jumpa orang, saya tak mengaji, saya jalan-jalan macam tu, saya dapat ilmu. Saya ni jenis kalau dapat mic, ilmu pun datang. Tuan-tuan, ini jangan bukan orang kita terpercaya. Kan Nabi menyatakan al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Ilmu itu dengan belajar. Dan fiqh itu dengan pemahaman yang dalam. Jadi kalau kita dengar ada orang kata saya tak mengaji, saya kalau pergi universiti pun jalan-jalan itu kemudian jadi alim, jangan kita percaya. Tetapi ini bukan waktu untuk kita percaya ilmu laduni yang didakwa. Kerana ilmu laduni itu dia peroleh daripada ahlinya di kalangan orang belajar, bukan di kalangan para pendakwa. Sebab saya selalu contohkan, ilmu laduni ni macam bonus. Orang kalau tak dibayar gaji, dia tak akan dapat bonus. Orang kalau dia konsisten kerjanya, orang yang berhak dapat bonus. Di samping gaji, dia dapat bonus. Ilmu laduni bonus. Orang yang benar-benar intimak, bersungguh belajar, maka datang bonusnya, laduni. Sungguh-sungguh dia taat Allah, maka datang laduni. Dia bukan datang laduni percuma tanpa belajar. Saya tak belajar, tapi tengah goreng pisang, tengah goreng nasi goreng, dapat ilmu. Tu saya mengajar sekarang ni. Jadi ini orang tak boleh dipercayai dari sudut latar belakang dia. Kalau disahkan kerana kebodohan kita memilih guru. Siapa pun orang alim hari ini yang kita pernah dengar namanya, melainkan mereka semua orang-orang yang paling bersungguh dalam belajar, daripada kecil sampai ke tua, dan tak pernah berhenti belajar. Siapa pun tuan-tuan dengar imam-imam yang menjadi imam mazhab. Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ats-Tsauri, dan a'immah yang besar-besar, a'immatul huda. Semua mereka melalui proses pembelajaran yang panjang. Bagaimana Syafi'i sebut dalam syair beliau tentang tuluz zaman, akhi lan tanala ilma illa bisittatin sa'umbika anhunna bibayani zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbatu ustazin wa tuluz zamanin. Saudaraku, kamu tidak akan mencapai ilmu melainkan 6 perkara. Akan ku beritahu tentangnya dengan jelas sejelas-jelasnya. Zakat, kamu kena ada kecerdikan. Wa hirsin, kamu ada sifat gemar dan tamak. Wa ijtihad, kamu kena bersungguh-sungguh. Wa bulghatin, kesederhanaan dalam hidup. Wa suhbatu ustazin, melazimi ustaz, guru. Wa tuluz zaman, panjang masanya. Ini Imam Muhammad Hasan Syaibani mengaji dengan Imam Abu Hanifah 19 tahun. Bukan katanya 20 tahun. Ini Imam Syafi'i melazimi Imam Malik sehingga wafat. Dia tidak menyebut tentang mazhabnya, melainkan selepas kewafatan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Malik meninggal sekitar tahun 197 Hijriah, maka boleh Imam Syafi'i mengasaskan mazhabnya. Dan Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Dia sekitar lebih kurang 7 tahun sahaja Imam Syafi'i mengasaskan mazhab. Tapi beliau tidak mengasaskan mazhab sehingga selagi mana Imam Malik hidup, gurunya. Demikian kisah ulama-ulama yang lain. Jadi kalau kita duduk berguru orang yang saya katakan mendakwa alim, tapi perjalanan ilmunya sama-sama, dia cuma cerita, dia pergi jalan sana jalan sini, dia pun dapat ilmu. Jadi kita tak akan berguru dengan dia. Kerana ilmu itu bukanlah orang yang mendakwa, tetapi ilmu itu ialah yang dibuktikan. Dan dibuktikan dengan latar belakang. Bahkan gurunya juga mengakui ini. Dia sebut keilmuannya. Sebab dia bersungguh dia belajar. Maka ini kita nak kenal guru-guru yang alim. Dan guru yang alim juga kita boleh kenal melalui gurunya. Kerana seorang yang alim, kebiasaan dididik oleh guru yang alim seperti dia. Guru dia guru yang alim, terutama dan sebagainya. Maka bila kita nak belajar seorang ahlinya, mesti kita tahu dia nak ahli hukum akal melalui beberapa cara yang saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir, dia beramal dengan ilmu. Dia cerita tentang qiyamul lail, dia lah orang yang qiyamnya. Dia cerita tentang sedekah, dia lah yang bersedekahnya. Dia cerita tentang silaturahim, dia lah yang menjaga silaturahimnya. Orang ni bab kata mudah, dia cakap serupa bikin. Bukan cakap tak serupa bikin, dia cakap dia serupa bikin. Cakap dia macam dia buat. Dia buat itulah yang dia cakap. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, waktu mensifatkan Nabi SAW, tidaklah Nabi SAW menyuruh sesuatu, melainkan baginda yang pertama melakukannya.
Dan tidaklah Rasulullah SAW melarang sesuatu, melainkan baginda paling jauh sekali. Baginda paling jauh sekali. Bahkan bila disebut tentang hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adra fi khidriha. Rasulullah amat malu, bahkan lebih malu daripada anak dara yang berada dalam kurungan biliknya. Maksud hadis ini, malu buat maksiat, malu buat perkara yang menjatuhkan maruah dia. Pasal takkan buat perkara yang menjatuhkan maruah Nabi SAW. Rasulullah SAW juga tidak melakukan perkara yang boleh menjebakkan pada perkara maksiat. Nabi ini kerana sifat yang paling menjauhkan kita pada sesuatu ialah rasa malu. Kita tengok kita, yang kita pakai baju hari ni, yang kita pakai seluar hari ni, sebab apa? Yang mendorong kita malu. Cuba terlondes seluar kita depan orang, apa yang menjadi suatu trauma besar? Malu. Malu dia lebih kuat daripada takut. Takut dia mungkin berakhir dah, tapi malu ni dia berpanjangan. Bila kita malu seseorang atau malu dengan perbuatan silam, kita teringatnya tak habis. Malu tadi. Tapi takut, kita mungkin kembali jadi berani. Kita boleh, kita katakan, ambil balik ataupun baiki balik untuk jadi paling berani. Daripada penakut jadi paling berani. Tapi malu ni dia jadi satu kenangan lama. Saya duk ingat yang tu saya malu. Sebab tu malu ialah penghalang besar kepada perangai buruk. Sebab tu Islam ajar kita untuk didik malu kita. Macam kita kata kita, orang Islam, dia ajar tutup aurat sebagai satu proses mendidik rasa malu. Dia makin orang tu malu, maka makin malu dia nak tunjuk, bukan kata auratnya, mana-mana anggota badannya. Imam Syafi'i rahimahullah, dia takkan tunjukkan anggota badannya melainkan muka dan tapak tangan. Dia punya malu dia, takkan. Mana orang tak akan mungkin pernah tengok lengan dia. Walau kita faham aurat lelaki, orang tak pernah mungkin jumpa Imam Syafi'i pakai baju singlet je jumpa dia, pakai kain pelekak je misalnya, kan aurat pusat lutut. Tapi Imam Syafi'i seorang yang amat pemalu, sehingga beliau untuk melihat tengkoknya pun payah. Dia kata nak tengok yang lain, nak tengok betis dia pun payah. Kita kan kawan lelaki, betis kita nak tunjuk ni, tengok berketul betis kita ni. Kita kalau boleh nak tunjuk lebih pada tu, peha kita misalnya. Lelaki, tapi orang bila dia malu, dia tidak akan tunjukkan anggota badannya. Malaikat orang terdekat dengan dia lah. Kadang-kadang isteri dia pun payah nak tengok badan, sebab suami jenis pakai baju dalam rumah, pakai baju payah nak tengok ni. Artinya dia ada sifat malu yang besar, yang luas. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW, di antara kerosakan alam itu bila hilang rasa malu. Dan hari ini cara mereka merosakkan remaja Islam, orang Islam, dengan cuba membuang malu. Tuan-tuan, dalam masyarakat kafir, tengok cerita lucah tak malu. Maksudnya dia boleh cerita kalau saya tengok cerita lucah. Tapi kita orang Islam, kalaupun tengok dia takkan ngaku tengok. Awak ada tengok cerita tak? Saya tengok rancangan, tanyalah ustaz, tanyalah ustazah dia ni. Sebab apa? Dia ada malu, dia ada iman, dia takkan jawab. Dia mungkin buat maksiat, tapi dari sifat malu yang takkan cerita ke orang. Awak tak sembahyang Jumaat, apa pula? Saya sembahyang Jumaat 2 kali. 2 kali dia kata sembahyang Jumaat. 2 kali saya sembahyang, bukan sekali tau. Nak beritahu dia malu. Awak ni tak sembahyang subuh, apa pula tak sembahyang subuh? Belum subuh saya dah sembahyang, belum subuh saya sembahyang. Dia nak beritahu dia solat. Artinya orang-orang ni dia ada iman. Sebab tu kalau kita jumpa orang ahli maksiat, tapi dia tak ngaku ahli maksiat, misalnya dia ada iman. Iman itu tersimpan dalam sifat malu. Ini kalau kita ajak musafir, akhirnya dia sembahyang kita, sebab dia malu. Orang nak tahu ni dia solat. Ini kalau kita bersama dengan dia, pasti kita nampak dia lebih taat pada kita. Pasti lebih taat. Kita biasa berhenti masjid kalau musafir, suruh satu suku ke satu, dia suruh berhenti 11.30 masjid. Dia punya tu musafir dia, saat kita berhenti, belum zuhur, tak apalah kita berhenti awal sikit, 11.30. Dia tunjuk lebih hebat pada ustaz tadi. Kenapa? Dia orang ada iman. Bila dia orang ada iman, dia akan jaga iman dia. Tapi cara orang kafir merosakkan orang Islam, buang malu, lalu minum arak terang-terangan, berzina terang-terangan, mengaku buat buruk terang-terangan.
Akhirnya budaya ini yang mereka bawa. Lalu dengan konsert, menari terang-terangan, berjoget terang-terangan, melalak terang-terangan. Akhirnya kita cuba ditanggalkan pakaian malu kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ketatkan pakaian malu pada anak-anak kita. Ketatkan pakaian malu pada diri kita sendiri. Biar dia malu. Tuan-tuan, kita dulu malu nak pergi panggung wayang. Hari ni mereka cuba merobek sifat malu kita pun berani pergi panggung wayang. Tak kira tuan-tuan tengok cerita Melayu, cerita apa pun, itu hal kedua. Saat saya tengok Mak Kilau je, Sat. Tak, awak telah buang rasa malu awak pergi ke Pawagang. Yang selama ni awak malu nak pergi. Dulu tuan-tuan kita cerita, berani orang pergi Pawagang pakai kopiah, kena halau. Barangkali dia malu. Hari ni dia cuba normalisasikan benda tu. Akhir kita satu family pergi tengok wayang. Kerana kita normalisasikan. Tak apa Ustaz, kita tengok ni filem bagus. Baik, itu hal kedua. Hal pertama, dia berjaya merobohkan sifat malu awak. Awak tidak lagi malu untuk berada di sana. Sedangkan awak tahu tempat itu rata-rata cerita baik ni mungkin satu, cerita tak baik itu ada 100. Akhirnya awak tak mampu lagi tegur yang tengok wayang, sebab awak pun tengok wayang. Awak tengok wayang, dah awak pun duduk sah depan macam sah solat awak. Faham sekali. Bawa semua anak-anak pergi tengok wayang. Normalisasikan benda tu atas nama filem ni bagus, semangat. Baik, filem tu saya kata hal kedua. Tapi mengunjungi Pawagang itu telah membuangkan sebahagian malu awak. Yang selama ni, tuan-tuan, selama ni kita orang Islam, selama ni kita, siapa berani kalau seorang kata Tok Imam tu pergi tengok wayang tu, orang kata apa Tok Imam? Kalau orang kata ustaz tu dia biasa tengok wayang. Mana ustaz tak kuliah mana ni, tengok wayang. Kenapa persepsi kita? Ini di antara benda yang kita sebut sebagai uruf kita. Ini kalau lah dia nak tengok wayang juga, senyap-senyap sudahlah, tak payah masuk Facebook. Kalau dia ni orang-orang tokoh-tokoh agama. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang betul-betul agama dia tak pergi. Tok-tok guru kita tak masuk. Sebab dia tahu fitnah ni di mana. Orang betul-betul bertakwa dia tak akan. Ibn pijak pun tidak. Kan dia tahu bahawa yang menjadi pagar kepada maksiat itu malu. Tapi jangan, saya katakan, bila kita cuba robohkan sebahagian pagar. Walaupun Ustaz nak kata haram ke tengok wayang. Ustaz nak kata sekian-sekian. Saya kata itu bicara hal yang kedua, ketiga, keempat. Itu boleh dibincangkan, itu boleh didebatkan. Tapi saya katakan bila cara mereka nak robohkan agama kita, mereka robohkan malu kita dahulu. Hari ni kita mungkin tak malu bercakap kasar dengan mak ayah kita. Walau orang dulu malu untuk bercakap kasar dengan mak. Ini Muhammad bin Wasil. Kalau dia bercakap dengan mak dia bagaikan orang yang sakit berbisik dengan mak dia. Takut dia untuk angkat suara. Hari ni kita diajar boleh cakap kuat-kuat sebagainya. Barangkali berbahasa yang bahasa agak kasar. Orang dah memang biasa macam ni. Kita tak boleh ikut kebiasaan yang salah. Kita perlu kembali mendinding diri kita dan takwa dengan sifat malu. Kerana malu, kata Nabi SAW, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau malu sudah tidak ada, kamu akan buat apa sahaja. Asal benda itu saya katakan tak haram. Tapi kita masih dilindungi dengan marwah. Jadi jangan buatlah benda yang boleh jatuhkan marwah kita, walau tidak haram. Macam saya kata contohlah, tuan-tuan kita duk nyanyi depan-depan orang ni. Salah tak? Tak salah, kita tak kata salah. Tapi marwah salah. Saya cari ilmu marwah. Kalau nak menyanyi pun nyanyi bilik air je. Kalau bini dengar dia pun stop tu, takut. Sebab dia ada malu dia. Tapi hari ni orang tak malu. Tua-tua pergi karaoke, biar semua satu restoran dengar. Dia tak malu. Bukan lagu haram. Itu cuma lagu, dia nyanyi lagu sekian-sekian. Betul, tapi dia dah hilang malu. Dia lagi gigi dah tak ada. Nak karaoke depan orang. Oh ni, suara tak sedap. Dia tetap nyanyi, maknanya orang ni tak malu. Bila tak malu, kita tahu sejauh mana dia dapat menjaga diri dia daripada maksiat. Tapi kita dah tua, orang bagi speaker, tak, saya tak nyanyi. Gigi tak ada, malu lah awak dengar. Malu anak cucu saya. Ni lagu baik nyanyi ni, lagu bagus. Ya walaupun bagus, tapi tak sesuai dengan saya. Kerana orang ni ada malu. Jadi tentang malu ni penting. Oleh sebab itulah bila kita sebut tentang sifat malu yang cuba dicerobohi oleh orang kafir dalam kehidupan orang beriman, maka kita kena elak benda tu. Jangan biarkan benda tu mencerobohi kita sedikit demi sedikit, akhirnya kita tak malu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir,
selain daripada beramal. Ini sifat ketiga dia. Ikhlas, dia ada ilmu, dia beramal. Yang keempat, dia sudah ucap selamat tinggal pada manusia. Maksudnya kita nampak dia tidak ada masalah, dia tidak ada pergantungan dengan manusia, dengan anak isterinya, dengan kekayaan, dengan apa sahaja yang berada di tangan dia. Artinya, apa maksud dia tiada hubungan? Dia tidak boleh dilalaikan oleh semua benda itu untuk ingat Allah. Bukan kerana isterinya maka dia pun kurang ingat Allah. Bukan kerana anaknya, bukan kerana hartanya, bukan kerana orang fulan bin fulan, maka dia pun ingat, lupa pada Allah. Dia kekal ingat Allah dalam apa situasi pun. Maka orang ni guru kita. Jadi dia yang mendidik masyarakat. Dia yang mendidik manusia. Dia mempengaruhi manusia, bukan manusia pengaruhi dia. Kalau kita jumpa guru yang dia dipengaruhi oleh orang lain, dia tak boleh jadi guru kita. Kerana syarat guru dia mempengaruhi orang lain. Dia mempengaruhi, artinya kalau dia yang mempengaruhi orang daripada yang buat haram pada buat yang halal, bukan dia termasuk sekali buat haram, maka ini bukan guru yang sebenar. Kerana guru sebenar dia ada satu prinsip dia, yang tak boleh orang halang ataupun tak boleh orang nak usik. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW, la yakun ahadukum imma'atan in ahsanan nas ahsantu wa in asa'an nas asa'tu walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u an tuhsinu. Kata Nabi SAW, janganlah kalangan kamu yang jadi pak turut. Orang buat baik, dia buat baik. Orang buat jahat, dia buat jahat. Tetapi tetapkan pendirian kamu. Kalau orang buat baik, kamu buat baik. Kalau orang buat jahat, kamu kekal buat baik. Kita tak nak jadi pak turut. Orang buat baik, kita buat baik. Orang buat jahat, kita buat jahat. Kita nak jadi orang yang benar-benar beriman. Orang buat baik, kita buat baik. Orang buat jahat, kita kekal buat baik. Sebab kita bukan pak turut. Atau orang senyum kat kita, kita senyum kat orang. Orang tak senyum kat kita, kita pun tak nak senyum kat orang. Tak, itu makna kita ikut dia, pak turut. Orang beri salam, kita jawab salam. Orang tak nak beri salam, kita tak nak beri salam dia. Ini pak turut. Kita tuan-tuan, kalau dia jahat dengan kita, kita tak akan buat jahat pada dia, kita akan buat baik pada dia. Itu nama bukan pak turut. Kita adik-beradik. Adik-beradik tak tegur saya pun tak tegur dia. Mana awak pak turut? Orang buat jahat, awak buat jahat. Patut dia tak tegur awak, awak tegur dia. Sebab awak orang baik. Abang saya dia suka tegur saya, tu saya suka tegur dia. Abang saya dia suka ziarah saya, itulah saya suka ziarah dia. Ni yang seorang yang tengah ni, ni tak suka ziarah saya pun tak suka ziarah dia. Dia ustaz tak pernah tanya tegur saya, siapa saya pun tak tegur siapa dia. Nombor telefon pun tak ada. Kalau saya nak telefon dia, saya telefon polis, dia pun telefon dia. Kod polis ni telefon, misalnya. Punya dia tak ngam. Tetapi awak dah jadi, kalau macam tu, kita jadi pak turut. Dia buat baik, kita buat baik. Dia buat jahat, kita pun buat jahat. Itu pak turut. Kita bukan pak turut. Kita, orang buat baik, kita buat baik. Orang buat jahat, kita buat baik. Ni kalau ada abang-abang ni tak nak tegur kita ni, tak nak ziarah, kita ziarah dia. Kos kita tinggi, tak apa, kita ziarah sebab kita orang baik. Dia langsung tak pernah datang sini, langsung tak pernah tak tanya kita. Kita dia yang nampak ustaz ni hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Tuan-tuan, dia punya kalimah tu ada cacat celanya. Kita dalam buat baik, tak apalah hidung kita tak mancung pun, tak apalah pipi kita tersorong-sorong pun, asalkan kita dapat pahala dan kemuliaan di sisi Allah. Kadang-kadang kita kan nak marah cakap macam tu, ustaz ni hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Dia tak nak tegur, kita yang tersorong-sorong nak tegur dia. Tak apa, itu kan kebaikan. Itu yang saya katakan dalam hadis, jangan jadi pak turut. Orang buat baik, kita buat baik. Orang buat jahat, kita pun buat jahat juga. Ni adik-beradik kita kalau dingin dengan kita hangatkan. Ni ada kawan-kawan kita dingin dengan kita hangatkan. Sebab kita bukan pak turut. Kita orang yang suka buat baik. Kalau tuan-tuan buat baik ikut mood, saat saya pergi kedai tu dia tak senyum, saya pun malah senyum dia. Tak apa beza awak dengan dia. Saat dia ni tak reti lah nak ucap terima kasih, saya pun sama tak nak ucap terima kasih. Apa beza awak dengan dia? Mana awak letakkan dia awak sama dengan dia. Awak kritik dia, tapi awak letak diri awak sama dengan dia. Tak ada orang dia kata orang tu bodoh, dia lupa dia pun bodoh. Kenapa kita tak kritik diri kita sebelum kritik orang lain? Maksudnya dalam bab kebaikan yang kita baca hadis Nabi SAW, jangan jadi pak turut. Kebaikan kita jangan dikacau oleh mood kejahatan orang lain.
Kita punya mood yang kekal. Saya kata orang tu tak buat baik, kita buat baik. Orang tu buat jahat, kita buat baik. Dia buat baik, kita buat baik. Sifat kita sentiasa buat baik. Ya memang suka dan susah. Tapi bila kita tahu kelebihan kita buat baik bukan kerana orang, kerana Allah, disitulah kemudahannya. Kalau kita fikirkan bahawa balasan yang kita dapat dari Allah bukan dari dia, disitulah kemudahannya. Tapi kalau kita fikir dia beri balasan kat kita, itu dia susah. Susah lah Ustaz, saya nak senyum pada orang masam, susah Ustaz. Tidak sebab awak harapkan kebaikan di sisi dia. Susahlah Ustaz, kita nak sambung silaturahim orang yang putuskan silaturahim. Ya kerana awak mengharapkan pahala di sisi dia. Kalau awak harapkan pahala di sisi Allah, dia tidak suka. Buatlah baik, kita tidak dapat. Tentang kadang-kadang ada orang, dia boleh rawat binatang ni sebab dia pergi gaji dia ada. Sebab dia ada gaji. Dia boleh pergi cakna ke binatang ni. Anjing patah kaki dia buat. Sebab apa dia dapat gaji? Kalau orang nampak gaji sanggup buat macam-macam. Ni ramai mana suami yang sanggup tinggal bini kerana gaji. 2 bulan tak boleh sekali. Kenapa? Saya kerja kat offshore. Saya kerja kat Sudan sekian-sekian. Berapa bulan awak tinggal isteri awak? 2 bulan, 3 bulan. Kenapa awak sanggup buat? Gaji. Isteri pun kata, bang, saya redha bang. Gaji. Dapat 2-3 hutang, sudahlah bang. Balik. Artinya tuan-tuan sekalian, itu kan benda yang memang manusia bina asas kehidupan begitu. Kalau kita bina asas yang lebih kukuh, pahala, maka kita tak kisah bagaimana respon orang pada kita. Jangan jadi pak turut. Orang ni, Ustaz, saya punya jiran ni, dia tak pernah beri makanan. Saya je beri. Saya pun tak nak bagi juga. Maknanya awak jadi pak turut. Kita ada nilai kita sendiri. Kalau pun jiran kita tak suka ulu-ulu makanan kat kita, kita ulu-ulu sampailah habis usia kita. Sampailah. Kita tak buat baik berdasarkan kepada respon orang pada kita. Orang biarkan dengan sifat dia. Itu hal dia. Hak kita buat baik. Sebab itu yang bekalan kita bawa jumpa Allah. Lagi kebaikan itu suka, lagi besar pahalanya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang macam ni walaupun dikunjungi oleh manusia, tapi hatinya dengan Allah. Hatinya di padang Sahara. Apa maksud hati di padang Sahara, di hutang belantara? Maksudnya tuan-tuan sekalian, pergantungan dia pada Allah. Umpama kalau tuan-tuan duduk dalam hutan, tuan-tuan nak agak siapa? Dengan bahaya harimau, binatang buas, kegelapan malam, tuan-tuan tercampak dalam hutan, harap siapa? Allah. Tuan-tuan tercampak di padang pasir, harap siapa? Allah. Terdampak ataupun tercampak, terkapai-kapai di tengah laut, harap siapa? Allah. Demikian hati mereka. Hati mereka walau zahir dengan orang ramai, tapi dengan Allah. Harap, pergantungan. Maka orang inilah yang benar-benar akan terbang sampai di sisi Allah SWT, dan mereka termasuk golongan mustafain al-akhyar, yang dipilih. Golongan yang dipilih, golongan yang baik-baik. Dia ni tuan-tuan dah lah baik, dipilih pula. 2. Terpilih dan baik. Bukan terpilih tak baik. Terpilih dan baik. Siapa? Ni golongan ini. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, benda ni tercapai bagaimana? Bagaimana tercapai benda ni? Bila seorang itu ada iman, dan imannya tingkat naik sehingga menjadi yakin. Dan bila dia ada yakin, yakinnya tingkat naik sehingga dia mendapat makrifat. Dan makrifatnya meningkat naik sehingga dia mendapat ilmu yang sebenar. Ilmu yang sebenar. Tuan-tuan, orang bila ada ilmu sebenar, dia tengok singa pun dia tak takut sebab dia ada ilmu. Dia tengok buaya pun dia tak takut, dia ada ilmu buaya. Ilmu sebenar. Kita ada ilmu sebenar, tak ada benda kita takut. Ni orang kerja pilot, kan dalam kokpit tu suihnya punya banyak. Kalau kita bukan pilot, tengok nak tekan mana satu suih banyak, 10 Swiss nak terbang ni. Tapi bagi orang yang ada ilmu, dia tenang je, dia masuk, dia tahu nak tekan yang mana, dia tahu nak terbangkan, dia tahu nak daratkan. Kenapa? Ilmu. Jadi bila orang sampai satu peringkat ilmu, dia tahu bagaimana cara menghadapi setiap perkara. Maka ketika dia punya benda ni, dia ada yakin, dia ada iman, dia ada yakin, dia ada makrifat, dia ada ilmu, 4 perkara, maka dialah yang disebut Khalifatullah, Khalifah Allah. Ini disebut oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di dunia ini khalifah. Ini dia khalifah. Tentu bukan semua manusia khalifah. Walaupun secara sejarah manusia ialah bersejarahkan khalifah, iaitu Adam AS. Tapi bukan semua sebenarnya.
Umpama gini, anak raja. Ni semua anak raja, tapi tak semua jadi raja. Raja ni ada anak 10 orang. Apakah semua jadi raja? Seorang je. Daripada 10 orang tu seorang jadi raja. Anak kedua tak akan jadi raja. Anak ketiga tak akan jadi raja. Maksudnya raja utama, dia mungkin jadi raja di hulu, raja di hilir, raja bendahara, raja itu, raja ini, tapi bukan raja. Kerana raja cuma seorang. Demikian khalifah. Tak semua manusia jadi khalifah. Mereka orang yang mengenali Allah, mereka lah khalifah. Waktu mereka khalifah, mereka ambil harta orang kaya, mereka beri pada fakir miskin. Apa maksud mereka ambil harta orang kaya? Tentu mereka menguasai orang kaya untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana mereka menguasai pemerintah untuk taat pada Allah. Mereka akan menegur, mereka akan menasihati, mereka akan menyuruh, mereka akan memerintah. Pulangkan pada fakir miskin harta kamu. Mereka yang beritahu, jangan buat benda ini haram. Ini hilangkan keberkatan harta dan usia kamu. Maka semua orang terhalang dengan kata-kata mereka. Semua orang buat baik kerana kata-kata mereka. Mereka lah orang yang diumpamakan sebagai tukang masak di dapur, yang membahagikan rezeki pada semua orang. Yang ini keberkatan mereka. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, kalau orang jenis munafik takkan sampai jalan ini. Maksudnya Syekh Abdul Qadir, orang yang cuma mendakwa dia takkan sampai. Islam bukan mendakwa, iman bukan dakwa. Al-iman laisa bitamanni. Iman itu bukanlah angan-angan, apatah lagi dakwa-dakwi. Tetapi apa itu iman? Ma waqara fi qalbi wa saddaqul amal. Apa yang menetap teguh dalam hati, dibenarkan dengan amal. Bukan kita duk berangan-berangan dakwa-dakwi saya itu, saya ini, tetapi dalam perbuatan kita jauh daripada apa yang kita katakan. Maka inilah orang-orang yang akan menjadi guru kita. Inilah orang-orang yang kita nak capai martabat mereka. Kita nak contohi mereka dalam membina iman kita, keyakinan kita, makrifat kita, ilmu kita, sehingga benar-benar kita mengetahui apa yang perlu kita lakukan pada usia yang Allah berikan pada kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.